Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada penuntut-penuntut yang telah berjaya di dalam peperiksaan O dan A level baru-baru ini. Di dalam pesta application ini ada sebanyak 20 buah universiti yang akan mengikuti pesta application ini. Ya. Jadi apa sebetulnya dimaksudkan dengan pesta pilihan ataupun pesta permohonan ini? Adapun application fair ni yang akan diadakan esok hari pada hari Ahad 15 bulan Februari 2015 bertempat di Indra Kayangan Ballroom di Empire Hotel. Application fair ni sebenarnya bertujuan untuk membantu penuntut-penuntut yang ingin melanjutkan pelajaran mereka ke luar negeri. Jadi ini mempermudahkan mereka lah berjumpa wakil-wakil universiti sendiri. Jadi itu mudah-mudahan penuntut-penuntut kata ini akan mengambil kesempatan dalam perkara ini. Barangkali kita bersama dengan Miss Sherinang dan adakah kali pertama datang ke Brunei? Bukan kali pertama. Dah datang Brunei beberapa kali. Biasanya datang 3-4 kali setahun. Datang Bandar Seri Begawan, pergi juga visit Kuala Belait sekali. Jadi kenapa negara Britain menjadi pilihan utama penuntut kita ni? Okey, Britain sebab dah lama reputasinya, international recognized reputation, world class recognized reputation. Dan besides that juga banyak universiti kat Britain tu kebanyakan mereka ialah public university. Jadi ada autonomy, academic autonomy as well, and then universiti kat Britain juga sebab banyak regulation dari UK. So kita tahulah kualiti dia macam ada QAA regulation dengan HAFSI regulation as well. Jadi Ms. Sherry, kita mengetahui setengah negeri ada mementingkan grad atau keputusan. Adakah pihak Sherry juga menitik beratkan hal ini? Okey, kita tengok keputusan, macam O level dengan A level results. Tapi besides itu kan, kita juga tengok macam personal statement, kenapa mereka nak mungkin khusus tu. Kita juga tengok untuk setengah course macam law dengan medicine, kita tengok aptitude test juga. Ya, jadi kita tengok semua the whole application. Jadi mengapa penuntut-penuntut perlu berkunjung ke pesta pameran ini sedangkan mereka boleh menggunakan perkhidmatan online UK untuk memohon? Okey, online tu memang kesenangan lah saya rasa. Boleh apply online semua tu. Tapi exhibition fair gives all the students a chance to speak to all universities. So mereka datang jenguk exhibition, mereka visit the booth, talk to the people, and then sometimes kita ada alumni datang juga. Jadi mereka boleh mungkin tanya alumni, macam mana, for example study kat Nottingham macam mana, study kat UK tu macam mana, semua tu. Jadi very good. Lebih spesifik, lebih mudah untuk berinteraksi dan sebagainya lah. Telah dimasukkan Elina. Jadi kita beralih dari Puan Haji Rafiah, kita mengetahui pandangan Puan sendirilah mengenai dan kursus-kursus ini, adakah ia perlu perubahan bagi negara Tan Negeri Darussalam? Bagi pandangan saya, di samping kursus-kursus evergreen seperti perguaman, kedoktoran, arkitek saya rasa penuntut harus dia menyadari adanya kursus-kursus baru yang dulunya tidak ditawarkan di universiti seperti terutama sekali dalam industri teknologi di mana banyak kursus-kursus baru yang timbul di antara seperti online entrepreneurship dan sebagainya. Tapi bagi saya sendiri, bagi penuntut Brunei, bukan saja yang lebih penting adalah kursus-kursus yang marketable dan employable lah. Jadi walaupun tadi mengambil kursus yang canggih, sekarang susah mencari kerja. Itulah pandangan saya sendiri. Sejauh ini apakah barangkali pernah mengadakan pameran-pameran seperti ini? Kami mengadakan pameran seperti ini setiap tahun for the last 10 years, at least 2 kali setahun. Jadi macam mana sambutan orang-orang Ketan ini, sama ada penuntut ataupun indong bapanya ni? Alhamdulillah, sejak
kebelakangan ni mereka lebih experience lah. Kalau dulu anak pertama, mungkin sekarang ni anak kedua, dan they are prepared to go to the exhibition now. Buat penyelidikan lebih dulu, bukan macam dulu terjun-terjun. Ini alhamdulillah. Bila ni akan diadakan? Besok 15 bulan. 15 bulan. InsyaAllah di Empire. Okey. Jadi berapa lama ni? Sehari saja? Sehari sahaja. Oh, sehari dari pagi saja. sampai petang? Dari pukul 2 hingga pukul 7 malam. Pukul 2 bermula. Bermula pukul 2 ya, bukan di Habis sebelah pagi. panggilan sudah tu. Jadi kembali bersama dengan Miss Nang, barangkali dalam perkara ini dengan mendatangkan sendiri pihak Universiti Brunei, adakah ianya boleh membantu apabila bertemu terus dengan penuntut-penuntut berkenaan ni? Yeah, actually. Kalau for example, saya visit, saya jumpa penuntut semua, at least from the conversation, kita tahu macam mana grade mereka ataupun interest mereka juga, understand more about them personally as well. And bagi student juga, saya rasa important lah, sebab kalau mereka datang jumpa saya, kalau next time mereka ada apa-apa question, mereka nak email juga, mereka tahu, oh okay, saya beri email Miss Sherry, saya dah jumpa dia, sudah kenal. Dah kenal. Kalau semua via email saja, mereka tak kenal juga. Jadi ini lebih mudah dan senang ya kalau kata ni berhadapan dengan penuntut tersebut ya. Urusan pun mudah. Yalah, senang sikit. Dari pengalaman Miss Nang sendiri tentang penuntut-penuntut Brunei, apa masalah-masalah yang dihadapi sejauh ini? So far tak banyak masalah. Like for example, biasanya mungkin mereka jumpa before A-level dengan O-level results keluar, mereka kata okay, saya nak buat kursus ni. Mungkin A-level dah keluar, mungkin mereka dah dapat meet the grades, then it's good. Okay, kalau mereka macam minimal grade, okay, maybe slight miss. Okay, mereka datang jumpa, okay, saya dapat maybe ABB, kita nak AAP, jadi macam mana? Jadi adalah masalah macam ni lah. Jadi biasanya kita akan take it back to the university, tanya admissions tutor, tengok kursus tu macam mana, okay ke tak? Bersesuaian ke tidak? Ataupun kita suggest course yang lain, okay, mungkin yang lebih bersesuaian dengan grade mereka tu. Jadi dalam pada itu, adakah barangkali bagi penuntut-penuntut Brunei ingin tahu sebenarnya lebih banyak mengajukan persoalan barangkali mengenai dengan study in UK ni? Adakah mereka banyak mengajukan persoalan atau hanya meminta pendapat dan sebagainya? Oh ya, mereka ada banyak persoalan. Okay, lebih kurang, for example, mereka nak tanya tentang accommodation. Okay, kalau nak tinggal kat sana macam mana, adakah on campus ataupun off campus accommodation, kalau saya nak mungkin contact current student tu macam mana. Jadi biasanya for example kat Nottingham kita ada Brunei Nottingham Society. Jadi kita bagi mereka website tu, okay, Brunei Nottingham Society, sebab Brunei Nottingham Society ialah basically current Brunei student studying in Nottingham, and they are very, very helpful. They help each other. They say, hey, these are my fellow maybe colleagues from the same school tu semua. Jadi mereka tolonglah. Jadi teruja ya untuk Brunei, dan jelas anak-anak kata ini adalah juga sebenarnya ke depan ingin tahu sebagainya, bukan saja ingin mengetahui universiti dan malah membuat persiapan lebih awal untuk belajar di United Kingdom ini. Dalam pada itu, dari banyak-banyak pengunjung, berapa persen mungkin dapat dikategorikan penuntut-penuntut yang berjaya berhasil belajar di United Kingdom? Biasanya, okay, majority tu mungkin mereka memang interested, okay, nak, for example, nak study kat UK tu semua. Mungkin lebih kurang 50% will be really, really interested, okay. But then some of them will probably be dependent on, for example, financial. Okay, jadi juga depends lah. But a majority can really make it, because there's a lot of different courses. Adakah mereka belajar ini menggunakan beasiswa atau perbelanjaan sendiri? Ada mix. Ada beasiswa, ada yang perbelanjaan sendiri. Bagi mereka yang mungkin mampu menggunakan beasiswa sendiri. Mungkin atas dasar tidak mencukupi poin dan sebagainya, mereka menggunakan perbelanjaan sendiri. Dalam perkara ini. Jadi misteri kita ingin mengetahui juga apa di antara jenis-jenis kursus yang paling diminati oleh penuntut-penuntut dari negara Brunei Darussalam yang selalu mereka pilih ni. Okay, so far actually
mix lah semua kursus tu, semua courses tu. Tapi kebelakangan ini saya rasa dapat banyak students mereka suka biosciences related courses, agriculture, okay, dan banyak juga engineering like mechanical engineering ataupun environmental engineering. Jadi kita nampak macam ada banyak student yang apply, okay. Tapi banyak juga yang apply like untuk fisioterapi, psikologi, ya. Jadi kita tengok nampak macam dah ada increase dah untuk kursus yang lain-lain juga. Macam mana dengan akademik, kelayakan akademik bagi peserta-peserta ataupun bagi pelajar-pelajar maksud saya, kelayakan akademik yang diperlukan oleh pihak universiti sendiri? Biasanya kalau universiti kat UK mereka mungkin tengok O-level dengan A-level results, okay. Kita juga tengok juga macam O-level English, okay, ataupun some universities will require IELTS ataupun Pearson English test, yeah. A majority of the universities will also definitely look at personal statement, yeah, the reference letter, yeah, from the tutors. Dan mungkin Puan Najah juga boleh menerangkan ya, mungkin untuk menguruskan lagi apakah kelayakan akademi yang diperlukan ni. Di samping bercakap tentang kelayakan ini ya, penuntut-penuntut itu kalau memohon selalunya mereka melihat tentang subjek-subjek yang relevan kepada kursus yang dipohonkan lah. On top of that, semua universiti akan melihat kelayakan berbahasa Inggeris. Jadi mereka kebanyakannya di samping O-level English yang kita ni ada, sekarang ini semua universiti meminta tambahan seperti Sherry tadinya IELTS atau Pearson. Di sini ingin saya berkongsi bahawa HRD sekarang ini adalah satu-satunya pusat exam bagi Pearson, di mana exam Pearson ini diterima oleh semua universiti di UK. Jadi bercakap dengan IELTS ini, kali apa pandangan Deng Hajar atau nasihat kepada ibu bapa atau penuntut-penuntut, adakah mereka perlu mengambil IELTS lebih awal atau menentukan dulu mereka dapat baru memohon belajar mengambil IELTS? Selalunya selepas menerima tawaran, kursus-kursus itu mengatakan macam tingkatan IELTS yang diperlukan. Jadi kursus-kursus kedoktoran kadang-kadang tinggi, macam Guaman, kan. Jadi senang kita ni prepare. Once you got the offer, walaupun mereka ni sudah ada English O-level, sekarang ni kebanyakannya mereka minta tambahan. Kerana, di dalam tambahan itu lain examnya macam listening, communication, talking. Jadi sedangkan O-level itu bertulis Ini IELTS ni sendiri teman bayar kali tu kalau lebih kurang macam itu. Bayarannya agak mahal lah, 600 lebih tu, 600 lebih, bukan satu perbelanjaan yang mudah lah hari ini ya. Kadang-kadang ada mereka yang periksa tu pun ada yang dah lulus ni Jida. Itulah satu masalah yang dihadapi, dan satu perkara mungkin bagi mereka yang berpendapatan kecil mungkin akan mendatangkan masalah bagi mereka. Adakah barangkali pihak BIS Puan sendiri dapat membantu perkara macam ni atau dapat mengatasi ini? Allah A'lam. Sejauh ni selalunya ibu-ibu bapa di Brunei, alhamdulillah dia orang tu very well prepared. Kalau anaknya tu mencari tu ya, cara-cara mengatasi lah. Bagi kelas tambahan. Dari awal mereka masuk IELTS. Jarang je fail lah. Sejauh ni alhamdulillah. So far ni dia orang kalau duduk itu insya-Allah. Macam mana orang kita ni berbahasa Inggeris satu alhamdulillah. Percentage yang dicapai dalam menduduki atau mengambil IELTS ni? Fail tu saya rasa lah tidak fail, tapi mungkin tidak mencapai requirement kursus-kursus tersebut. Jadi have to work harder. Macam itulah. Dia ada pakai poin-poin. Ya tentu. Kira poin je di sana. Alhamdulillah, inilah menunjukkan bahawa anak-anak Ketani juga semakin mempunyai kesedaran. Begitu juga indung bapa Ketani atau indung bapa pada anak-anak ini mempunyai kesedaran yang meningkat setakat inilah. Mudah-mudahan akan dapat berterusan dalam memberikan galakan pada anak-anak Ketani. Kalaupun tidak berjaya, jangan putus asa. Itu belum tentu lagi artinya
peluangnya tertutup tuan Puan Hajah. Jadi ada peluang-peluang lain kerana Ketani mempunyai beasiswa di negara Brunei Darussalam di kolej-kolej umpamanya. Sangat luas. Ya, walaupun bermula daripada ke bawah sedikit tapi namun apa, yang penting akhirnya akan mencapai juga ke sana. Mudah-mudahan akan terus berjaya lah. Ya. Jadi kita bersama Miss Sherry. Jadi kita ingin mengetahui apa yang perlu dibawa bersama penuntutnya untuk menghadiri pameran yang akan diadakan esok ni. Okey, kita minta mereka bawa academic result. Okey, kalau dah dapat academic result tu, bawa sekali. Apa-apa additional document yang mereka rasa boleh bantu. Okey, tapi sebelum tu biasanya kita advise lah mereka buat research dulu. Okey, janganlah datang apa tu universiti ni semua tak tahu lagi kan. Biasanya kita advise lah research dulu universiti tu, ada ke course yang mereka nak. Sebab kalau mereka tanya, oh saya nak buat course ni tapi mereka tak ada course tu kan. Research dulu, course dulu, research universiti dulu. Kemudian datang boleh tanya soalan yang mungkin mereka tak dapat kat online, kat website tu. Jadi Puan Hajah, setelah misalnya mereka menghadirkan diri dalam pameran yang diadakan ini, kemudian apa tindakan selanjutnya yang dibuat oleh pihak BIS Puan Hajah lah dalam membantu bisnes? Selepas mereka mengunjungi exhibition, education exhibition ini, selalunya mereka membuat permohonan kepada universiti yang ingin diorang melanjutkan pelajaran dengan kursus yang tertentu. Jadi permohonan itu disubmit, kemudian mereka akan do follow up. Jadi di pihak kami mereka boleh mengikuti perkembangan permohonan mereka lah. Sebabnya kami ni representatif mereka di Brunei Darussalam. Jadi Miss Sherry, kita ingin tahu ya, mungkin ada garis pandu cara memilih kursus-kursus yang akan mereka ambil macam mana? Okay, I think biasanya banyak sudah mereka tengok league table semua tu. League tables tu okay, yang tu important. Okay, mungkin mereka rasa okay lebih kurang macam ni kan league table tu. Tapi that is not the only points mereka nak tengok. Okay, mereka mungkin tengok juga like for example mereka nak city campus ataupun on campus. Okay, sebab campus-campus tu banyak kat Britain tu semua different ya. Mereka nak belajar mungkin kat London ke ataupun outside London. Okay, mereka suka tak tempat tu? Kalau for example let's say Nottingham, okay, Nottingham City tu mereka suka tak macam tu? Jadi biasanya macam saya kata tadi, Brunei Nottingham Society mereka ialah current student. Okay, jadi at least mereka contact current student, minta panduan dari mereka. Okay, macam mana tempat tu? Kalian suka tak kat sana? Okay, mungkin saya pun suka. Okay. Sharing. Jadi kalau tadi Puan Hajah menjelaskan peranan daripada pihak Puan Hajah selaku ejen di negara Brunei Darussalam, macam mana dengan Miss Sherry Nang dalam memainkan peranan bagi membantu penuntut-penuntut ini dalam proses permohonan mereka? Okay, biasanya sebelum memohon, okay, sebelum apply, okay, mereka mungkin datang ke HRD minta bantuan tentang universiti, tentang course. Okay, jadi HRD boleh advise. Jadi bila mereka datang jumpa kita, okay, kita beli panduan tentang course khusus yang spesifik. Okay, mungkin course module tentang how is the classroom like and everything. Kita beritahu mereka tentang universiti macam mana. Jadi at least it's like a bit more detailed information. Jadi mereka tahu, okay, mungkin saya nak apply course ni kat Nottingham ke, atau mungkin nak apply course ni kat tempat lain. Itu mungkin pemilihan tempat. Jadi kesesuaian bagi individu itu mungkin dia berbakat dalam bidang ini. Tapi kalau kita melihat mungkin ada satu research mengisi borang, mereka sebenarnya tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka lebih sesuai untuk mengikuti kursus di luar negara itu. Adakah barangkali membuat research kepada pemohon-pemohon itu? Okay, biasanya kalau mereka tak tahu lagi, let's say, okay, mungkin nak buat architecture ke, mungkin bukan architecture ke, mungkin nak science, arts courses and everything, mereka mesti research, mungkin mereka boleh contact universiti, tanya tentang course tu, okay. Tapi mereka mesti research sendiri juga, okay. Kalau saya tengok modul tu, suka tak? Okay, kalau tak suka, boleh ke saya buat course tu untuk 3 tahun? Okay, biasanya mereka attend exhibition juga sebab mereka boleh jumpa all the universities, talk to all the universities representative, okay, find out more about each and different
courses, and at least then they can get more information about the courses of their interest. Supaya orang ini terserah pilih kursus yang diambil nanti ya. Kadang-kadang ada yang minat ni jidala, tapi kadang-kadang kursus satu ada bersesuaian. Tersalah pilih mungkin. Ia menganggap ia boleh dalam bahagian engineering, tetapi bila dibuat research, sebenarnya ia lebih layak dari sudut manajemen barangkali, atau barangkali bahagian financial atau perniagaan. Jadi melalui research ini kita ni dapat membantu seperti mana pernah diadakan oleh pihak-pihak tertentu membuat penyelidikan seperti ini. Misal saya memohon bahagian engineering, tapi bila dibuat research sebenarnya saya lebih baik dalam bidang perniagaan. Macam mana bagi pihak Puan Sherina sendiri? Okay, kalau let's say mereka mungkin mereka tengok A-level result. Okay, saya dapat A, mungkin dalam maths ke fizik ke semua tu. Okay, saya apply engineering. Okay, tapi mereka dapat tahu, okay, sebenarnya saya tak suka engineering. Mungkin tak sesuai. Mungkin saya dapat A, tapi saya mungkin tak suka kan. Jadi sebab tu kita minta mereka research dulu sebelum apply. Kalau dah apply tak apa. Okay, jumpa HRD, sebab HRD kat sini kan. Jumpa HRD, minta mereka tolong. Okay, mungkin check ada universiti yang mana mungkin boleh terima, okay, based on their result, okay, and then the university can give advice on what they should do next. Barangkali Puan Hajah sendiri dari sudut mana dapat membantu penuntut-penuntut Ketani dalam pemilihan ini? Benar tu, hanya Tuan Najidat Dato'. Sebabnya kanak-kanak ni kadang they are just 18 years old. They tahu what to do. It's a long way. Ini their own career kadang akan datang. Adalah perlu bagi diorang membuat penyelidikan yang Sherry tadi tu terlebih dahulu, macam jadi engineer ni apa dibuat, jadi doktoran ni apa, jangan terajun-terajun saja. Ada kadang-kadang sekarang in the middle of the course lurus, in the middle of the course bukan ni kerja aku ni macam mana. Jadinya it is important to do researchnya Sherry tadi, and then pertolongan kita ni daripada ibu bapa, dan juga di HRD kami ada counselors, jadi diorang boleh datang macam pertama kali berkenalan, beritahu ni aku ni minatku macam mana, jadi we discuss macam itulah. Jadi inilah sebenarnya penuntut-penuntut atau penindong bapa ada yang dah tahu ni, mereka terus berjalan melihat pemiran-pemiran ani, tapi tanpa menuju kepada bahagian kaunselor ni. Sebenarnya kaunselor ni adalah guide atau pandu ya, kalau boleh saya katakan sebagai garis pandunya, kerana mereka akan menjelaskan bila melihat keputusan, tidak hanya menempatkan mereka mereka akan bertanya minat di sudut mana, tapi mereka akan membuat research, mengisi borang, dengan melalui borang ini mereka tahu penuntutan ini sebenarnya dalam bidang ini akan memaklumkan perkara tu. Jadi kalau tanpa berjumpa pihak kaunselor ni, mungkin mereka akan memilih sembarangannya kata ni, tanpa mengikut saluran apa yang Alhamdulillah sekarang ni pihak kerjaan juga mempunyai di sekolah-sekolah mereka mempunyai career teacher sekarang ni. Jadinya penuntut-penuntut sekarang ni lebih peka dan lebih bersedia dan tahu akan kerja-kerja ni. Jadi kami pihak HRD menolong menyambutlah kata ni, memilih universiti-universitinya. Kerja tu selalunya pihak sekolah memberi diorang information yang sungguh cukup. Sekarang ni diorang ada banyak tiap-tiap sekolah sekarang ni mempunyai career teacher. Jadinya mereka tu diinform macam mana, mengambil subjek macam mana. Jadi kami menyambutlah, jadi menunjukkan universiti mana yang bersesuaian. Macam itulah. Jadi seperti pengalaman saya baru-baru ini ke Jerayawara ITB ya. Mereka mengadakan pakar kaunseling. Kaunseling ini, guru kaunseling ini bukan saja daripada ITB sendiri, dari luar, dari pendidikan, mungkin dari Kementerian Pendidikan. Mereka akan memberikan panduan mengenai dengan guideline kepada mata pelajaran yang kesesuaiannya dengan poin-poinnya sekali. Di samping itu mereka membuat research kepada penuntutan ni dengan menjawab soalan-soalan, cuma menggunakan right dan sebagainya. Jadi bila dinilai dari sana melalui markahnya, mereka ni lebih sesuai dalam bidang ni. Kemudian bila di sana sudah selesai, kita ni boleh berjumpa lagi dengan guru kaunseling di ITB itu sendiri. Jadi mereka akan memberikan nasihat, panduan dan sebagainya. Kalaupun misalnya penuntut itu
mencapai ke tahapnya, mereka akan memberikan dari sudut lain counselling yang orang memberangsang penuntut itu supaya jangan putus asa. Betul. Ya, dalam perkara ini. Ya, jadi mungkin ada untuk terakhirnya ada saranan dari Puan sendiri untuk penuntut yang akan ikut serta ataupun yang akan hadir pada esok harinya. Ya. Alhamdulillah. Saya yang paling penting sebelum menghadirkan diri ke exhibition ini adalah membuat penyelidikan dan juga bersiap sedia dengan sijil-sijil mereka. Penyelidikan itu berasaskan kepada universiti mana yang akan kita ni lawat, kursus apa yang kita ni buat, jadi kita ni tahu apa akan dibincangkan sama wakil-wakil dari universiti ni. Kebanyakan semua wakil universiti ni datang daripada international department selalunya lah. Jadi mereka ni sangat friendly ya. Biasa semua international student. Jangan terkhawatirkan bertanya malu apa tak. Orang sudah biasa tu dari negeri-negeri. Jadi just ask whatever you want to ask, Sherry. Dia orang akan memberi jawapan yang dan juga akhir sekali saya ucapkan kepada penuntut-penuntut di Brunei dan di luar negeri juga yang mendengar ini, semoga maju jaya dan cemerlang dan belajarlah bersungguh-sungguh untuk bangsa, negara dan agama kita ni. Barangkali satu perkara sebelum kita mengakhirinya, macam mana peluang bagi penuntut-penuntut misalnya kata mengambil A-level selepas keluar result tapi tidak mencukupi poin untuk meneruskan pelajaran ke universiti dan juga ke ITB, adakah mempunyai peluang juga untuk belajar ke United Kingdom seperti ini? Selalunya kalau universiti ini memerlukan requirement jadi kalau dia dapat mencapai requirement itu kalau masih baiklah sekolah semula menyambung lagi menambah lagi kadang-kadang kanak-kanak ni bukan yang pandai ni, late maturity, macam late bloomer katanya. Betul. Kadang-kadang nasibnya masa ada periksaan itu kurang baiklah barangkali. Kadang-kadang setahun 2 tahun berakal dia. Macam itu kebanyakannya lah macam jangan putus asa. Selalunya umur je kadang-kadang 16-17 is very young. Tapi adakah poin itu sama dengan poin yang digunakan oleh misalnya universiti atau ITB atau poin yang sama untuk digunakan mencapai ke tahap untuk belajar ke universiti atau poin maksudnya poin? Ya, ada poin-poin daripada requirement. Ada yang depends lah. Ada some university memerlukan tinggi, ada yang rendah dan sederhana, tapi kebanyakannya standard lah. Baiklah, terima kasih dan barangkali Ms. Sherinang, apa saranan kepada ibu bapa dan juga penuntut-penuntut yang hendak hadir esoknya? So basically my message is macam tadi Pak Anja kata, mesti research dulu, but they have to remember, yang ni ialah mereka mesti cari kursus yang mereka sendiri suka, because they are going to do the course for at least 3 years. Untuk undergraduate, kalau postgraduate at least 1 year. Jadi mereka mesti suka kursus tu lah. That means interest mereka mesti suka kursus tu and enjoy themselves because studying tu is supposed to be enjoyable. Yes. Jadi pastikan juga bukan hanya minat, kemampuan adalah perlu juga barangkali. Kalau minat dalam bidang engineering tapi kemampuannya sekarang dia tercapai separuh jalan, akan merugikan diri sendiri juga. Kecewa je tu rasanya. Adakah perkara macam ni pernah terjadi dari pengalaman puan sendiri? Memanglah ada tu. Apa yang belajar lepas satu drop dia. Lebih baik awal tahu daripada kemudian. Jadi boleh ditukar juga di bidang yang lain. Sebelum terlambat boleh ditukar. Benar. Jadi perlulah berhati-hati dalam pemilihan. Pastikan yang penting nasihat ataupun saranan daripada tetamu-tetamu kita ini supaya penuntut-penuntut kita ini membuat research. Ini penting sebenarnya. Bukan hanya sekadar minat ikut kawan ataupun mungkin menjadi second option atau pilihan keduanya. Ini agak bahaya nih kalau menjadi pilihan kedua. Betul-betul menepati sebenarnya target ataupun sasaran penuntut-penuntut dan ibu bapa sebenarnya kita ini tidak berhak untuk menetapkan anak kita ini. Tidak berhak kita ini mempush anak kita itu. Jangan dipaksa Jangan anak-anak dipaksa. Karena kalau kita
petani mampu mengangkat 20 kilo, mungkin anak petani mampu mengangkat 15 kilo. Itu di antara contoh yang terbaik lah. Jadi itulah, mudah-mudahan apa yang diharapkan akan tercapai. Dan jangan lupa esok datang di Empire Hotel dalam pameran ataupun exhibition. Jam 2 petang ya, bermula jam 2 petang sehingga jam 7 malam. Study in UK.